insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull syul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya nak minta maaf saya terlambat sikit. Bukan sikit, banyak. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan teruskan juga pengajian kita. Selagi mana ada yang menghuni, insya-Allah di situ ada majlisnya. Dia jangan tinggal saya seorang je. Yang itu kita dah tak boleh nak teruskanlah majlis yang barakah ini, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan meneruskan lagi pengajian di dalam kitab Safinatun Najah. Dan kalau tak keberatan saya nak tanyalah dekat mana dah kita sampai. Syarat tayamum. Nombor 1 ya. Dah baca belum syarat tayamum? Oh, nombor 1 ya. Maknanya perlu dilakukan dengan menggunakan tanah yang tu. Debu. Baik. Baik. Jadi kita dalam masih lagi dalam bab tayammum. Tayammum. Tayammum di sini disebutkan tentang syarat-syarat, iaitu bagaimana untuk kita melakukan tayammum dengan secara yang digalakkan ataupun yang disyariatkan, yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat-riwayat di dalam mazhabnya kita Syafi'i. Jadi di sini disebutkan yang pertama an yakuna bi turabin, perlulah dilakukan dengan debu. Dan yang dimasukkan debu tu tidak lain dan tidak bukan, dia tidak lari melainkan debu tanah. Dia tak boleh debu selain daripada tanah. Kerana kalau debu selain daripada tanah maka tidak sah dibuatkan sebagai tayammum, dan debu yang selain daripada tanah tidak boleh untuk kita jadikan di antara alat-alat daripada alat-alat penyucian. Baik. Jadi antara daripada yang kita tengok zaman sekarang ni, orang-orang kita kadang dia tu guna daripada debu-debu yang bukan debu tanah. Kadang dia guna tu debu daripada debu kapet, debu cushion, kadang debu yang melekat dekat tingkap, debu yang melekat dekat dinding. Sebab terkadang itu bukan debu-debu yang boleh kita jadikan sebagai debu untuk kita tayamum. Kenapa? Kerana debu-debu tu dia bercampur dengan selain daripada debu-debu tanah. Dan takut-takut memang seluruhnya tu bukan debu tanah. Kadang debu sampah, betul tak? Dekat luar tu kadang debu sampah. Betul? Kadang debu, orang kata apa, debu daripada kain. Kadang debu macam-macam lah. Jangan kita nampak debu tu memang tanah, confirm. Kadang debu daripada pasir. Pasir-pasir hancur tu, kadang debu tu datang daripada bedak. Kadang debu tu datang daripada tepung. Kadang debu tu macam-macam. Jadi kita tak tahu debu apa sebenarnya. Jadi sebaiknya kita memang ambil tanah dan kita tepuk debu daripada tepuk tanah tu, kemudian keluar debu, maka debu yang macam ni baru kita buatkan sebagai tayammum. Baik. Seterusnya, wa an yakuna turabu tahiran. Antara daripada syarat dia, mestilah tanah itu tanah yang suci. Maksud dia dekat sini bukanlah tanah suci itu tanah Makkah ataupun tanah Madinah. Tapi tanah suci itu maksud dia adalah tanah yang dibuatkan sebagai
yang sesuai dibuatkan sebagai tayamum. Maksudnya tanah yang tidak bercampur dengan najis. Sama ada najis itu najis yang tidak dibolehkan di dalam air ataupun najis yang tidak dibolehkan di dalam solat. Yang penting senang kita kata najis-najis yang tidak dimaafkan dan najis yang dimaafkan sekalipun tidak boleh bercampur dengan tanah. Seterusnya kita buat sebagai tayamum. Boleh faham cuma najis yang dimaafkan tu ada tafsilan dia. Tapi senang kata najis tidak boleh ada pada tanah itu sehingga kita tu tidak boleh sehingga kita tu melakukan dia sebagai tanah tayamum. Maka tak boleh lah. Baik. Seterusnya, ingat tu mula-mula dengan tanah. Debu tu pun debu tanah. Debu bedak tak boleh. Debu tepung tak boleh. Kemudian tanah tu pula mesti tanah yang suci. Kan tanah tu kalau kita tengok memang tanah yang ada bercampur dengan sikit-sikit dengan orang kata tik lembu kering. Betul? Jangan takut tu debu dia tik lembu. Jadi kita semayang tu takut kita orang kata bertayamum dengan debu tik lembu. Kita terasa masya-Allah taat kemain lagi. Tapi Allah nampak lembu bukan orang yang semayang tu. Jadi takut macam itulah. Baik. Wa an la yakuna musta'malan, dan tak boleh debu itu debu yang telah dipakai guna. Faham tuan-tuan? Debu yang telah dipakai guna. Maksud debu yang telah dipakai guna ni, debu yang telah dipakai guna daripada tayamum sebelum ni. Yang mana debu yang telah dipakai guna ni Ustaz? Yang ada kat muka tu dengan yang ada dekat tangan setelah kita sapu tangan. Jadi kalau masalah kita kikis debu tu yang ada kat tangan dengan yang ada kat muka tu, kita kumpul balik. Seterusnya kita pun buat tayamum daripada debu-debu tu tadi. Maka sah ke tidak kita punya solat? Tak sah. Sebab apa? Sebab debu itu adalah debu yang telah digunakan. Faham tak? Kalau nak kena ambil debu fresh. Debu tanah lah, debu tanah fresh. Barulah dia punya orang kata tayamum tu sah. Debu yang tak fresh maka tak sah. Maksudnya yang pernah diguna. Satu lagi, debu apa yang pernah diguna? Daripada orang kata amalan-amalan syariat ni, apa benda yang kita buat kita perlu gunakan tanah ataupun debu kat situ? Apa dia? Satu tayamum betul. Satu lagi, ada tak bunyi-bunyi yang perlu guna tanah? Apa dia? Ustaz, sekiranya saya pernah. Nanti. Apa dia? Sekejap. Sama sertu kan kita guna tanah 7 kali basuh sekali dengan sekali tanah. Betul. Maka tanah ni kalau kita dah gunakan untukkan basuhan sama ataupun sertu tu tadi, secara tak langsung dia tidak boleh digunakan sudah untuk tayamum. Bukan kerana dia najis sebab kita gunakan sertu, tapi kerana dia itu telah digunakan, maka dia punya kuasa dia sebagai untuk menyucikan tu dah hilang. Faham tak ni? Secara tak langsung tak boleh guna. Jadi dua perkara ni yang menyebabkan tanah itu boleh menjadi musta'mal. Yang pertama, pernah digunakan tayamum yang sebelumnya. Yang kedua, pernah digunakan sebagai sertu anjing ataupun khinzir. Baik, apa dia? Ustaz lagi. Oh tadi. Nak tayamum ni ada saya tu budak yang meninggal nazar bawah umur. Perlu kat tayamum ataupun ambil wudu? Budak yang bawah umur tidak bersunat, tidak berkata maksud saya. Kalau itu dah orang tak urus sekarang, tapi ustaz di sana lah, dia tayamum ustaz. Oh, dia dah meninggal dunia lah. Mandi tayamum. Kenapa dia tayamum? Itu yang tanya ustaz tu. Tidak. Budak dia bawah umur ke, di atas umur ke, orang tua ke, orang tu sakit ke, selagi mana badan dia itu boleh disentuh dengan air. Maksudnya kalau melainkan orang mati terbakau misalnya. Orang mati terbakau ni kalau badan dia kena air, nanti laut dia punya kulit-kulit tu dia turun sekali dengan air. Daging-daging dia takut dah teruk sangat badan dia tu, dah rapuh. Nanti kalau kita mandikan dengan air macam biasa, dia punya kulit tu hilang. Bukan hilang semua, hilang sikit-sikit. Yang ini haram gunakan air. Dia kena perlu tayamum. Ataupun orang yang dia mati, dekat kuku-kuku dia ni
ada orang kata benda-benda yang menghalang daripada air sampai. Apa dia? Tatu lagi, kuku apa? Manicure apa entah agaknya tu yang orang color kuku yang saya tak boleh hilang punya tu. Tak ada, tak payah imam nak kikis-kikis. Faham tak ni? Tak payah kikis-kikis. Orang macam ni terus tayamum. Faham tak? Tapi kalau macam budak tu tadi, hanya sekadar alasan dia bawah umur, hanya sekadar alasan dia tak sunat, dia tidak boleh ditayamumkan. Dia mesti kita mandikan. Jadi mungkin ada alasan dekat situ tu, ada sebab kenapa dia tayamum. Saya tak sempat nak tanya Ustaz. Kena tanya itulah, maknanya mungkin ada alasan lain yang menyebabkan dia tu kena tayamum budak tu. Kalau sekadar alasan tak sunat, sekadar alasan dia bawah umur, tu tak boleh dijadikan sebagai alasan untuk dia tu dibolehkan tayamum. Ingat, tayamum tak boleh orang kita kata buat sewenang-wenangnya. Tayamum mesti ada dia punya alasan. Ada alasan baru timbul tayamum. Tiada alasan tiada tayamum. Faham? Alasan tu maknanya sebab. Baik, baik. Wa an la yukhalitahu daqiqun, dan janganlah bercampur dengan tayamum itu tanah, apa? Debu tepung. Tengok tu. Dia kata bukan sekadar debu tepung tu tak boleh kita guna. Bahkan debu tepung tu, kalau sedikit daripada debu tepung tu ada bercampur dengan tanah, debu tanah, jadi tak boleh dah untuk kita gunakan sebagai tayamum. Jadi maksud macam mana Ustaz? Maksudnya macam ni. Kalau masalan kita dah ada debu tanah, betul? Kita dah elok dah letak kat situ, kan debu kan kecil-kecil dia punya jirim, betul? Tiba kan ada anak kita ke apa ke, dia terletak debu tepung sikit je, tapi dia dah gaul. Faham tak ni? Kita tak tahu dah mana debu tepung, mana debu tanah. Maka secara tak langsung dekat situ hukum dia adalah tidak sah kita gunakan debu tu sebagai tayamum punya debu. Sebab apa Ustaz? Sebab dia dah bercampur dengan debu tepung. Jadi faham dekat sini, tak payah seluruh tu debu tepung, hatta pun debu tanah yang tercampur dengan debu tepung pun sudah tidak mencukupi dijadikan sebagai tayamum. Boleh faham tuan-tuan jadi fahamkan, letak dekat dalam otak tu yang perlu untuk kita gunakan sebagai tanah tayamum, sebagai debu tayamum, hanyalah debu yang terhasil daripada tanah. Debu terhasil daripada batu, debu terhasil walaupun sedikit tercampur dan tak boleh nak bezakan, maka tidak sah kita gunakan. Sebab takut-takut yang kena dekat muka tu adalah debu batu tu, adalah debu kayu tu, adalah debu tepung tu, adalah debu bedak tu, bukan debu tanah. Sebab kita perlu ratakan muka kita dengan debu tanah, betul? Jadi bila dah bercampur tu, macam mana kita nak tahu yang mana kena dekat muka kita ni? Sebahagian tu mungkin debu tanah, mungkin sebahagian sini debu tepung. Itu sebab jangan campur. Kalau dah tercampur, kita kena cari debu tanah lain. Banyak lagi, tanah pun luas lagi. Faham tak ni? Cari debu tanah lain. Tanah tak kisah tanah mana pun. Ataupun debu tanah tu jenis tanah merah, ataupun tanah yang pernah terbakar, ataupun tanah yang tanah apa lagi yang tanah gambut ni, tanah gambut ada debu tak? Tanah gambut ada kan? Tu sebab dia mudah terbakar, betul? Tanah gambut tu apa ni? Itulah, faham? Tanah-tanah macam tu, tengok dah terbakar tanah tu, kita pun pergi kita buat tayamum. Boleh tak Ustaz, ni tanah dah terbakar ni? Tak apa, yang penting dia debu tanah, bukan kira dia punya warna. Faham? Yang penting dia punya tanah. Boleh faham? Baik. Tapi kalau debu lain tu walaupun rupa tanah, tak boleh. Misal macam tuan-tuan hancurkan batu. Tuan-tuan cik debu tak jumpa lah, tuan-tuan ambil batu blender. Misal lah, faham? Hancur batu, kita pecah-pecah batu tu kita blender pula. Jadi ada debu tak? Ada debu lah daripada batu tu. Betul? Boleh tak kita guna debu tu Ustaz? Tak boleh. Sebab itu debu batu. Boleh faham tu. Jadi fahamkan dekat situ. Maknanya benda-benda lain selain daripada debu tu tak boleh. Kadang kita nampak orang dekat atas kapal terbang ingat ni, yang pergi haji, pergi umrah, kita nak buat benda baik ni, tapi sebab kita orang kata kurang ilmu di sudut tu, akhirnya dekat atas kapal terbang tu susah kita nak berwuduk misal kan. Maka adalah pihak yang menganjurkan kita tayamum. Betul, kita kena tayamum, tapi yang silapnya tu tayamum tu kena tanah. Dah kita kalau cari-cari ataupun tak bawa tanah dekat atas tu,
tanah pun dah tak ada, betul? Tak perlulah kita tayamum. Ini dia pergi, orang kata apa tayamum dengan cushion tu. Dia pergi tepuk cushion tu kan keluar abuk kan. Dia pergi ambil abuk tu. Lepas tu dia tayamum. Ni pernah berlaku. Takut yang kat sini pun dia pernah buat kot. Tu dia tepuk keluar abuk tu, dia pun tayamum. Lepas tu dia dah tayamum tu apa semua, dia pun solat. Jadi benda-benda yang macam ni tidak dibolehkan. Sebab apa Ustaz? Sebab itu bukan debu tanah. Faham? Itu debu ponggong amoy. Faham tak ni? Ada amoy pernah duduk situ, India pernah duduk situ, bawa balik kuil. Faham tak ni? Tiba kau duduk kat situ berasap-rasap. Dia punya abuk tu dan duduk pula tayamum kat situ. Boleh faham tuan-tuan? Jadi jangan bantai semua abuk boleh buat tayamum. Ada abuk tak boleh buat tayamum. Kadang kita ni orang Melayu kita tak faham. Kita nampak tayamum tu abuk, kita nampak tayamum tu debu. Kita tak nampak debu mana yang dimaksudkan sebagai debu yang dibolehkan untuk kita tayamum. Baik, tu lagi. Saya nak baca laju sikit. Banyak sikit kita baca. Baik. Wa an yaqsidahu, dan seterusnya perlulah dia itu berqasadkan dengan tanah. Tuan-tuan faham berqasadkan dengan tanah? Maksud berqasadkan dengan tanah ni macam mana Ustaz? Maksudnya tanah itu mestilah kita pindahkan daripada tempat asal dia kepada muka dan tangan kita. Misalnya macam mana? Misalnya kalau tuan-tuan nak bertayamum tu, okey, kita kan tepuk tanah tu, lepas tu kita bawa ke muka, betul tak? Itu nama dia kita berniat akan tanah tu. Kita bertujuan akan tanah tu. Dia yang tak boleh kalau tiba-tiba tanah tu datang kat muka kita. Faham tak? Misalnya angin tiup. Kan? Angin tiup. Lepas tu kita suruh muka je. Jadi berdebulah muka kita. Hatta pun kita niat masa tu, misalnya kita niat sahaja aku bertayamum kerana nak mengharuskan fardu semayang. Tak sah dekat situ. Apa salah pula Ustaz? Kata berdebu, apa bertayamum dah cukup dah dengan debu tanah. Tak cukup lagi, kena tanah tu tanah yang kita pindahkan daripada tempat dia tu kepada kita. Jadi kalau masalah angin tu tiup tanah tu, kita pun letak dekat tangan buat macam tu. Misalnya banyak tanah ni kan, debu tanah, angin kuat. Baik, kita tepuk-tepuk, lepas tu kita letak dekat muka. Yang ini nama dia, tepukan ini nama dia sebagai pindahan, dan sebagai kita menjadikan tanah itu sebagai tanah tayamum. Kalau tanah tu terus datang kat muka kita tanpa kita buat macam tu, maka tidak dinamakan sebagai tanah tu, sesuai dinamakan sebagai tanah tayamum. Tanah dah, tapi kena jadikan tu tanah tayamum. Bagaimana cara dia Ustaz? Iaitu dengan kita memindahkan tanah. Baik. Tuh. Wa an yamsa wajahu wa yadayhi bi darbatain. Dan seterusnya mestilah dia sapu muka dia dengan kedua belah tangan dia itu bersama dengan dua kali tepukan. Dua kali tepukan ni macam mana Ustaz? Dua kali tepukan. Dua kali tepukan ni misalnya satu tepukan tu adalah untuk muka dan satu lagi tepukan tu adalah untuk kedua belah tangan. Jangan kurang lebih tak apa. Sebab kalau masalah kita bertayamum, okey, kita tepuk tanah tu kan, lepas tu kan tanah tu berdebu kat tangan tu kan, lepas tu kita goncangkan sikit tanah biar orang kata kurang sikit tanah yang ada kat tangan ni. Kalau tak muka habis berselaput dengan tanah. Dia tepuk buat macam ni, kemudian dia pun sapu. Itu satu tepukan, betul tak? Tepuk sekali lagi untuk tangan pula. Jadi dia tak kisah kita tepuk dengan tangan ke, tepuk dengan syal ke, tepuk dengan kaki ke. Yang penting tepuk dan bawa kemudian ke muka. Jadi misalnya dengan syal tepuk. Ataupun orang tu dia tepuk tu banyak kali. Misalnya macam ni. Dia buat macam ni. Kan dah lebih daripada tepukan 2 kali tu. Ni baru untuk muka. Kan tangan pula banyak kali pula. Faham tak ni? Tak apa. Lebih 2 kali tak ada masalah. Jangan kurang daripada 2 kali. Macam istinja dengan batu. Guna batu tu 3 kali tak ada masalah. Maksudnya gosok 3 kali. Kalau tak bersih gosok lagi. Tak bersih gosok lagi. Lebih 3 kali tak ada masalah. Jangan kurang daripada 3 kali. Macam itulah cara dia. Baik, macam tu juga dalam kita bertayamum. Baik. Kemudian wa an yamsa wajahu wa yadayhi bi darbatain,
dan perlulah dia sapu pada muka dia dan kedua belah tangan dia dengan 2 kali tepuk yang macam saya sebutkan tu tadi. Wa an yuzilan najasa. Jangan sekali tepuk. Misal sekali tepuk ni macam mana? Dia tepuk sekali je tapi tanah tu dah banyak. Misalnya dia tepuk dengan apa? Dia tepuk dengan syal. Dia apa dia orang kata lebarkan syal tu, lepas tu dia tepuk. Kan banyak tanah ni, betul tak? Jadi dia guna bahagian ni untuk muka je. Bahagian ni pula untuk tangan. Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Walaupun mencukupi tanah tu, tetapi syarat dia mesti 2 kali tepukan. Sekarang baru 1 tepukan, walaupun mencukupi dia punya tanah, maka tak sah dijadikan sebagai tayammum. Boleh faham dia kena 2 kali tepukan. Kemudian mana ni? Wa an yuzilan najasata awwalan. Dan seterusnya mestilah dia itu menghilangkan najis dahulu. Bermaksud barang siapa yang kalau dia bertayamum, okey, ini jenis orang yang tayamum, macam mana nak hilangkan najis Ustaz sedangkan dah tak ada orang kata apa? Air. Macam mana kita nak hilangkan najis? Boleh nak hilangkan najis bagi orang yang bertayamum bukan kerana tak ada air, tapi kerana dia sakit. Misal, kenapa dia bertayamum? Sebab dia tu tangan dia berbalut. Betul? Jadi kalau guna air tak cukup kan? Bagian bawah tu tak kena. Betul? Maka dekat situ dia pun bertayamum. Jadi bila dia bertayamum pula, pastikan yang tak ada pada tubuh badan dia tu tak ada najis. Sebab kalau ada najis, maka tayamum dia tu tak sah. Kena pastikan sebelum tu. Kalau tidak, tayamum dia tu tidak sah. Jadi maksudnya macam mana Ustaz? Misal macam ni, kalau tuan-tuan kalau wudu, kita tengah wudu, tiba-tiba tengah wudu tu kita nak basuh tangan tu, ada cicak dekat tangan kita. Kadang ramai orang dia baru perasan, betul? Dia dah basuh muka dah, kan? Lepas tu dia nampak cicak kat tangan dia. Jadi sekarang ni wajib diulang ke ataupun dia boleh teruskan dengan hanya dia basuh je tahi? Basuh tak? Basuh je tahi tu. Tak ada masalah, dia basuh je tahi tu. Sebab apa Ustaz? Sebab ini wudu ni penyucian yang kuat. Penyucian yang kuat, maka dia boleh kalaupun masa dia basuh najis tu ketika sedang berwudu, tak ada masalah. Tapi kalau tayamum, dia baru nak hilangkan najis tu ketika sedang tayamum, batal dia punya tayamum. Dia kena hilangkan dulu najis tu sebelum air ada, betul tak? Misalnya dia tayamum, sapu muka, lepas tu masa nak sapu tangan tu, dia nampak terselit tahi cicak, betul? Dekat dia punya apa tu? Pembalut tu, ada cicak. Maka wajib dia ambil air dan basuh tahi cicak tu, kemudian baru tayamum semula. Ni bagi orang yang tayamum sebab sakit. Air tetap ada, tapi dia tayamum sebab apa? Sebab sakit. Yang macam tu lah. Kalau masalah kita ni yang memang tak ada air ni, macam mana Ustaz? Maka tayamum macam biasa, walaupun najis tu masih ada kat situ, dan wajib dia qadakkan solat dia semula. Boleh faham dan seterusnya. Baik, tu lagi. Wa an yaqsidahu, mana ni? Wa an yajtahida fil qiblati qablahu, dan perlulah dia berijtihad pada qiblat sebelum dia bertayamum. Ini pun antara daripada syarat dia. Tuan-tuan kalau nak tayamum, tuan-tuan mesti tengok dulu dekat situ. Adakah tempat tu tempat yang biasa kita solat ataupun tidak? Kalau orang Arab dulu, kalau di musafir, dia berhenti kat tengah-tengah padang pasir tu, betul tak? Dia nak semayang. Jadi masa tu dia tayamum, betul? Masa dia nak tayamum tu dia kena ijtihad dulu dekat manakah dia punya arah kiblat. Sebab kalau tak, dia tak tahu kat mana arah kiblat dia tu. Maka kalau dia tayamum masa tu tak sah dia punya tayamum. Dia kena tahu dulu arah kiblat mana, lepas tu barulah dia tayamum. Boleh faham maknanya tahu arah kiblat dah, nak tanya siapa dekat situ, macam mana dia nak tanya. Maka secara tak langsung dekat situ dia boleh ijtihad. Ijtihad ni mungkin dia tengok bintang, mungkin macam-macam lah, faham tak ni? Yang penting dekat situ dia ijtihad, dan kemudian dia tahulah di manakah arah tayamum, baru arah kiblat, barulah tayamum. Faham Baik. Jadi maksudnya macam mana Ustaz?
Kalau orang macam kita ni, orang macam kita tak payahlah. Dah memang tiap hari kita sembahyang kat rumah kita tu. Macam kat sini, orang dah ijtihad dan memang yakin kiblat ke arah sini. Jadi tak payah nak kecoh-kecoh pasal kiblat, terus tayamum. Boleh faham kemudian solat. Tapi kalau kita berada di tempat yang perlukan kepada arah kiblat tu, misal atas kapal terbang, dan kemudian pramugara tu ataupun pramugari tu dia tak tunjukkan kat mana arah kiblat tu, maka masa tu perlu untuk kita tahu di mana arah kiblat dahulu, kemudian baru kita tayamum. Kalau kita bawa tanah atas kapal terbang, kalau tak bawa tanah, ya akhir semayang je tanpa wuduk dan tayamum kalau tak ada air juga kat situ, betul. Dan kemudian balik nanti solat semula. Itu nama dia semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu. Jangan pula buka pintu kapal terbang tu nak cari tanah kat bawah. Faham tak ni? Ya khair, masuk terus ke tanah. Faham? Kalau dibuat macam tu, maknanya matilah. Dikebumikan terus. Jadi maksudnya benda-benda macam ni dia perlu ada syarat. Kadang kita tengok kenapa Islam ni macam menyusahkan. Dia tak susah pun tuan-tuan, tapi kita belajar satu-satu fakta je, jadi nampak penuh benda tu. Dan benda ni memang penting. Itu sebab kita diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita tu untuk kita mendapatkan ilmu dan untuk kita beribadat. Ni dua perkara ni, untuk mendapatkan ilmu dan beribadat. Kalau tuan-tuan dalam hidup ni tuan-tuan tak buat salah satu daripada apa yang Allah suruh tu, maka kita dengan sampah tak ada nilai. Faham tak? Sama je, tak ada beza. Tu sebab kita kena belajar. Kita kena belajar. Kita dapat, orang kata, ilmu dan kita usaha lebih sikit, dapatlah syurga. Mana ada benda free? Faham tak ni? Kita tak usaha, maka na'udzubillah, masuk dalam neraka. Jadi bila kita belajar ni, Allah, macam susah je ustaz ni apa semua. Baik kau bersusah sekejap sekarang ni. Berapa lama je masa kita bersusah sekarang ni. Kalau nak banding dengan susah nanti di akhirat nanti, Allah, sehari kat sana macam 1000 tahun dekat dunia. Itu perumpamaan je. Faham tak? Itu perumpamaan. Macam Habib Kazim baru ni datang dekat Baitul Qura. Habib Kazim dia kata apa? Habib Kazim dia kata ada cerita bukan ada cerita, maksudnya ada sahabat dia cerita. Sahabat dia ni daripada mana agaknya, daripada Amerika ke apa. Dia menceritakan ada satu tempat nanti dekat atas angkasa ni, yang mana tempat itu dia, orang kata sebab dia terlalu jauh sangat. Terlalu, orang kata maknanya galaksi ni kan, kalau kita tengok kita tak boleh nak teroka semua kan. Ada dekat situ tu yang mana dengan sebab kelajuan ni, dah kelajuan cahaya, tapi kelajuan cahaya dia itu pun, kalau dekat sana kita nak sampai daripada satu planet ke satu planet tu, dia kata bukan planet yang kita tahulah, satu bintang ke satu bintang, dia kata dalam 7 jam. Tapi dekat bumi masa dia tu makan beribu-ribu tahun. Jadi maksudnya macam mana Ustaz? Beribu-ribu tahun Ustaz. Ya, itu baru di antara bumi dengan bumi sendiri. Apa yang berlaku pada kita, dunia dengan dunia pun dah ada perbezaan waktu tu. Faham tak? Orang-orang sains, orang-orang bukan sains, astronomi. Orang-orang dia bukan cakap, dia cakap kosong. Dia cakap tu ada benda tu. Sebab tu yang menyatakan memang ada, orang kata kalau kelajuan cahaya tu, maksudnya di antara bumi dengan tempat-tempat yang macam tu memang dia akan masa dan berlainan waktu di bumi dengan waktu di tempat lain. Jadi bagaimanakah kita bayangkan berlainannya waktu kita di dunia dengan waktu kita ketika di akhirat. Jadi satu hari dekat dalam tu orang kata umpama ribuan tahun dekat atas bumi. Jadi tuan-tuan, kita ni kadang kita bekerja dalam, orang kata 60 tahun, kadang pencen 50 lebih baru pencen. Bertunggu lumus kita, kadang daripada pagi masuk balik 6 petang. Kan? 6 petang. Itu pun kalau guru balik pagi tu, balik pula buat ringkasan pula malam apa semua. Itu semua semua dia tu nak bekerja sungguh-sungguh, mungkin pangkat ataupun gaji boleh naik, mungkin boleh makan bulanan dalam keadaan agak mewah. Kemudian untuk hari tua dia hidup dalam keadaan senang, macam businessman. Hari muda dia bertumpu lumus, dia ambil projek tu, ambil projek ni, ambil projek tu apa semua. Akhirnya simpanan cukup untuk dia berehat di hari tua dalam keadaan yang selesa. Faham? Ini Imam Ghazali kata dalam keadaan yang selesa tu mungkin 20 tahun.
Lepas 50 tahun, mungkin dia hidup dalam 70 tahun. 20 tahun untuk selesa, kita berusaha 50 tahun. Entah-entah lepas pencen terus mati. Benda yang tak tentu tu, kita usaha bukan main untuk mendapatkan keselesaan pada hari tu. Cuba kita, sedangkan kita ni orang Islam memang dah yakin dengan ketentuan Allah bahawasanya hari akhirat tu memang ada. Jadi maksudnya Imam Ghazali kata, usaha kita ke atas dunia ni yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kemudian lepas tu kita mati, sangat sedikit usaha tu kalau nak dibandingkan dengan keamanan dan keselesaan, kemewahan yang kita dapat selama-lamanya di akhirat tu. Tapi macam tu juga kalau kita ke atas dunia ni berasa malas, tak buat itu, tak buat ini dan sebagainya. Ni tak apalah, ni tak ada orang sebab ustaz dia yang agak malas tadi, faham? lambat sampai bukan malas apa, ada hal sikit. Lambat sampai. Maksudnya kadang majlis ilmu tak pergi. Kadang orang kata nak semayang malas, kadang malas saja kalau bab agama ni. Faham tak ni? Bab dunia rajin. Bab agama dia punya malas tu masya-Allah. Jadi orang-orang yang macam ni nanti dia bersenang dekat atas dunia, maka dia akan susah dekat akhirat. Dia macam tu tuan-tuan. Itu resam dia. Susah dunia, senang akhirat. Senang dunia, susah akhirat. Dia mungkin boleh berjadi dua-dua susah. Susah dunia, susah akhirat. Dia tak jadi dua-dua senang. Senang dunia, senang akhirat. Sebab memang kita dalam nak mentatbik dan melaksanakan agama ni memang agak susah. Itu sebab kata Rasul SAW, diciptakan syurga itu untuk didapatkan kepada manusia ini dalam keadaan yang susah, bukan mudah. Cuba bayanglah keadaan syurga tu bidadari semua ada. Kita nak dapat projek baru 10,000 punya tunggul rumus, turun naik pejabat, punya bodek orang punya, macam-macam hal kita buat. Betul tak ni? Kadang anak isteri kita pun kita tak dapat nak bersama sebab benda-benda macam tu, usaha tunggul rumus. Macam mana kita bayangkan seluruh nikmat tu ada dalam syurga, bukan 10,000 je dalam syurga. Seluruh nikmat ada dalam syurga. Maka memang dah tentu susah. Ni baru sikit kita belajar. Itu sebab ulama-ulama dulu, dia makin lama dia belajar, dia makin rasa dia tu jahil. Kita ni kadang makin lama kita belajar, kita rasa makin malas nak belajar. Sebab apa berlaku macam tu? Kadang tu kita rasa makin malas. Kita belajar, kita rasa makin malas nak belajar. Sebab ilmu yang kita dapat tu tidak disertakan dengan niat-niat yang baik, iaitu niat yang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang macam ni kadang dia masuk dalam majlis apa semua, hati dia memberontak, hati dia macam orang kata betul ke apa ustaz ni cakap. Macam-macam benda macam tu yang membuatkan dia terbatas daripada ilmu. Lama kelamaan dia tinggalkan. Ulama dulu makin lama dia belajar, makin bertambah dan tunduk dia kepada Allah. Kita tak nak orang kata yang macam berlaku pada zaman sekarang ni. Kalau kita belajar tu biasa orang tinggalkan ataupun belajar tapi dia tu tidak mengamalkan dengan apa yang dia belajar. Baik tu lagi. Kemudian kena ijtihad dulu. Ijtihad masa dia nak solat tu dia perlu berijtihad. Lepas kalau tempat macam kita ni dah tak ada masalah dah, tak perlu nak ijtihad dah. Baik. Mana ni? Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqt, dan antara daripada syarat dia mestilah berlakunya tayammum itu selepas masuk waktu. Ini antara daripada syarat dia. Tayammum mesti lepas masuk waktu. Sebab apa ustaz? Sebab tayammum ni adalah penyucian yang suci. Jadi penyucian yang suci ni dia kena berlaku selepas waktu dah masuk lah. Kalau macam wudu, kalau orang tu dia tak kentut, dia tak sentuh perempuan, betul? Dia tak buat benda-benda yang membatalkan wudu. Sampai bila-bila dia punya wudu tu boleh bertahan? Misalnya macam mana? Misalnya dia tak tidur waktu malam. Wudu isyak boleh guna subuh. Betul? Ataupun subuh tu lepas dia dah wudu apa semua, dia tak kencing, tak berak sampai ke zuhur. Wudu subuh tu boleh dia semayang zuhur tu. Dan seterusnya semayang-semayang yang lain, kalaupun dia tidur tapi dia tidur duduk, wudu tak batal. Ya khair, orang macam ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tu nama dia wudu. Sekarang ni yang ni nama dia tayammum. Tayammum dia tak boleh. Walaupun dia boleh tahan yang tayammum isyak punya sampai ke subuh.
Tapi dia tak boleh guna tayamum yang sama untuk solat subuh sebab dah masuk waktu lain. Masuk waktu dia kena tayamum yang lain, kemudian semayang. Tayamum ni tak kuat. Orang kata macam pampers lah, faham tak ni? Pakai buang. Wuduk ni macam lampin, faham? Dia boleh pakai lama, itu je. Cuba basuh pampers, tak jadi, faham? Lala dia bocor. Tapi kalau lampin, dia macam tu lah. Dia kain lampin, memang dia punya, orang kata apa, fungsi dia macam tu. Maknanya nak kata lampin dengan pampers mana lagi kuat, Ustaz? Daripada sudut ketahanan tembus tu, material tu kita nampak pampers lah. Tapi daripada sudut ketahanan guna, orang kata dalam waktu masa yang lama, maka itu adalah lampin. Macam tu lah boleh faham? Turun lagi. Mana ni? Wa an yatayammama li kulli fardin, dan perlulah dia bertayamum tu pada setiap solat fardu. Setiap solat fardu dia kena tayamum. Misalnya solat fardu tu tak kisahlah. Ada fardu ni banyak. Kadang fardu nazar, betul. Kadang fardu orang kata fardu maktubah ni, zuhur, asar, maghrib. Yang kita semayang zuhur, asar, maghrib, isyak ni, ini nama dia fardul maktubah. Yang kita solat kalau kita bernazar tu, itu nama dia fardu nazar. Kalau kita qada, itu nama dia fardu qada. Yang penting semua fardu. Boleh faham tuan-tuan? Yang penting semua fardu. Maknanya bila nama solat tu jenis hukum dia hukum fardu, bukan sembahyang sunat. Secara tak langsung kita perlulah untuk bertayamum setiap daripada satu solat tu tadi. Setiap daripada satu solat macam mana, Ustaz? Setiap daripada satu solat macam mana? Maknanya misal kita dah sembahyang zuhur dengan tayamum, betul? Kita nak sembahyang apa pula lepas ni? Qada subuh misal. Nak sembahyang qada subuh ni kita kena tayamum. Lepas tu barulah sah kita punya solat subuh tu. Kalau kita sembahyang zuhur, kemudian kita guna tayamum yang sembahyang zuhur tu punya tadi untuk qada subuh, maka zuhur tadi confirm sah. Adapun subuh tak sah. Jadi macam tu. Jadi maksudnya dekat situ perlulah tayamum itu adalah digunakan hanya pada satu fardu, tidak pada dua fardu. Say no to dua fardu. Faham? Ada bunyi Inggeris sikit lah. Maknanya tak boleh dua fardu pada satu tayamum. Macam itu tuan-tuan. Baik. Terus lagi furudut tayamum, fardu-fardu tayamum pula. Fardu-fardu tayamum itu khamsatun, ada 5. Yang pertama, al-awwalu naqlut turabi, iaitu pindahkan tanah. Pindahkan tanah. Maksudnya kalau kita nak tayamum, kita kena pindahkan tanah. Tak kisahlah tanah tu kat atas bumi ke, ataupun tanah tu tengah terbang ke, yang penting pindah. Ni yang saya cakap macam yang tadi tu, wa an yaqsidahu, dan perlu berniatkan ataupun perlu mengqasadkan, bertujuan akan tanah tu. Itu maksudnya daripada qasad tu tadi, yang tu dalam syarat. Sekarang ni yang niat kalau kita nak tayamum, okey, kita kena pindahkan tanah. Yang kedua dia kata apa? Yang kedua an-niyah, iaitu berniat. Jadi yang pertama kita pindahkan tanah, kemudian yang kedua kita berniat. Jadi macam mana, Ustaz? Pindahkan tanah kemudian berniat. Niat dia bunyi macam ni. Kalau dalam bahasa Arab, nawaitut tayammum di istibahati fardhas salah. Sahaja bahasa Melayu, aku bertayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang. Jangan kita pergi kita terus niat macam ni, nawaitut tayammum lillahi ta'ala, ataupun nawaitu fardhat tayammum lillahi ta'ala. Tak cukup. Dia kena niat nawaitut tayammum li istibahati fardhas salah. Faham? Itu kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat punya tayamum, kita nak guna tayamum tu untuk sembahyang sunat, nawaitu tayammum li istibahatis salah. Maknanya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang sunat. Okey. Ataupun kita nak guna tayamum tu hanya untuk baca Quran. Nawaitu tayammum li istibahati ma yaftaqiru ila wudu. Sahaja aku tayamum untuk mengharuskan apa-apa yang memerlukan kepada wudu. Sujud tilawah perlu pada wudu, betul? Sujud syukur perlu pada wuduk, betul? Jadi nak berwuduk tak ada wuduk, dia tayamum lah, betul? Niat dia kena macam tu. Niat dia kena macam tu. Dan seterusnya macam tu lah,
terusan niat-niat dia tu sehinggalah dia punya solat dia itu menjadi sah. Kerana apa? Kerana hasil daripada niat tayamum tu juga. Sebab apa? Sebab kalau tayamum tak sah, maka secara tak langsung solat dia pun jadi tak sah. Boleh faham Boleh faham? Yang belakang tu boleh faham tak jadi maksudnya macam mana Ustaz? Maksudnya kita tayamum tu berniat masa kita tepuk tanah dan pindahkan tanah tu ke muka. Jadi masa tepuk tu nawaitu tayammum li istibahati fardhu shalah. Saya cakap dalam bahasa Melayu lah. Baik. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan. Ingat kena sebut tu, untuk mengharuskan. Masa ni jangan buat muka sekudal. Faham tak ni? Tahu muka sekudal? Kang masa nak buat kan terlupa. Apa Ustaz cakap hari tu? Apa yang perlu? Lala dia pun niat macam biasa. Nawaitu tayammum. Kang mulalah datang jumpa Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya hari tu tayamum saya tak sebut yang macam Ustaz sebut lah. Jadi macam mana sah tak sembahyang saya? Dia nak bagikan sah. Tak sah lah, faham? Dia kena macam tu. Kita dah belajar ni. Itu sebab orang yang belajar, kalau dia tak ulang ilmu dia tu hilang. Sehingga kan ilmu dia yang hilang tu membuatkan tercederanya dia punya ibadah. Maka dia punya ibadah tu jadi rosak kerana ilmu yang dia tak murajaah. Hukum dia berdosa, dia tak murajaah. Faham tak ni? Hukum dia berdosa. Jadi itu sebab dalam majlis-majlis, ulama-ulama dulu kalau dia belajar, dia tumpu betul-betul. Sebab ilmu yang dia dapat tu kalau dia balik pula lepas tu hilang. Sekarang ni dia tu dah dinamakan orang yang reti agama. Tiba-tiba masa dia buat tentang satu-satu ibadat, dia tu tak ingat apa yang dia belajar. Maka secara tak langsung ibadat dia jadi rosak. Kerana apa? Kerana dia tak ingat. Dia berdosa kerana dia tidak menumpukan betul-betul di dalam pengajian. Saya bukan apa tuan-tuan, saya bukan nak tuan-tuan tumpu betul-betul. Apa yang berlaku tuan-tuan tanggung, faham tak? Saya mengajar ni, saya dapat pahala kalau niat ikhlas lah. Dapat pahala. Tuan-tuan datang pun belajar pun dapat pahala. Dan lagi satu, mendapat ilmu dan supaya kita punya ibadah tu menjadi lebih cantik dan elok. Jadi maksudnya dekat situ, tu sebab ulama-ulama dulu kalau dia belajar, kadang tu sampai kala jengking ketip dia punya ketip lah sengat dia punya kaki tu dia tak bergerak. Dia tumpukan betul-betul pada syekh yang mengajar. Sebab apa? Sebab rasa dia punya ta'zim dia, mengagungkan ilmu itu lebih kuat lagi, sehingga tu sebab dia balik dia ingat apa yang dia belajar. Ahlan Ustaz. Dia ingat apa yang dia belajar. Jadi maksudnya macam tu. Jadi kalau kita belajar ni, ingat macam yang Ustaz pesankan tadi, iaitu kalau masalah kita berwudu, wuduk boleh sebut macam biasa, sahaja aku berwudu kerana Allah, betul? Tapi kalau tayamum dia kena tambah sikit dekat situ. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu semayang. Satu. Kalau nak semayang sunat saja, tak nak semayang fardu, maka sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan semayang sunat. Kalau dia nak buat sujud tilawah, sujud syukur ataupun baca Quran sahaja, pegang Quran, maka dia sebutkan dekat situ sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan benda yang memerlukan kepada wudu. Jadi benda-benda yang macam ni yang menjadikan orang tu sah ataupun tidak dia punya tayamum. Baik, tu lagi. Kemudian wasalis, dan yang ketiga, mashul wajhi, menyapu muka. Antara daripada fardu tayamum itu adalah menyapu muka. Menyapu muka ni bukan ambil penyapu lepas tu letak kat muka, faham tak ni? Maksud sapu tu dia ratakan tanah tu dekat muka, bukan mesti sapu dengan tangan. Hatta pun tanah tu dia buat orang kata style main renjis punya. Misalnya dia tepuk kat tanah tu tapi dia tak letak kat muka, faham tak? Dia niat. Dia niat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu semayang. Dia main debu tu macam tu. Dia letak kat muka. Dia campak debu tu kat muka. Dia tak sapu, betul tak? Jadi jangan nampak sapu yang dimaksudkan itu adalah tangan ni yang sapu. Sapu yang dimaksudkan iaitu tanah tu kena pada muka. Itu maksud sapu yang dimaksudkan. Tak faham Maknanya yang wajib
tanah tu sampai kat muka. Adapun sapu dengan tangan ni, dalam kitab Busyra Karim Muqaddimah Hadramiyah, dia cakapkan hukum dia sunnah. Itu sebab kita tak nak sapu dengan tangan, kita nak sapu dengan syal pun boleh. Kita tak nak sapu dengan syal, kita nak sapu dengan bahu pun boleh. Kalau ada tanah kat sini, faham tak ni? Kita tak nak sapu dengan bahu, kita nak sapu dengan kaki pun boleh. Jadi mana-mana kita nak sapu tu boleh. Sebab apa? Sebab maksud sapu tu bukan pada yang menyapu tu, tetapi pada tanah yang kalau kena muka, itu nama dia sapuan. Macam tu juga masa kita basuh muka. Kalau berwuduk, membasuh muka, bukan basuh tu tonyoh dengan tangan. Basuh tu maksudnya air tu kena pada muka. Itu nama dia basuhan. Dan seterusnya lah. Baik. Kemudian dia katakan dekat situ sapu muka. Warabi', dan yang keempat masul yadain ilal mirfaqain, iaitu menyapu kedua belah tangan dia sehingga kepada kedua belah siku. Menyapu kedua belah tangan sehingga kepada kedua belah siku. Maksudnya macam mana Ustaz? Maksud, baik, jadi kalau masalah dia tu bertayamum, selepas dia sapu muka, kemudian dia nak sapu tangan. Sapu tangan tu, dia sini ada khilaf. Ada sebahagian a'immah mengatakan sapu tangan adalah sampai ke pergelangan tangan. Itu seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi yang mu'tamad di dalam madhab kita dan madhab yang lain pun sendiri, yang mu'tamad dekat situ adalah sapu daripada ujung tangan sampai ke siku. Jadi sapu daripada ujung tangan sampai ke siku. Jadi sapuan-sapuan tu mesti dilakukan daripada ujung tangan sampai ke siku. Barulah dikatakan tayamum itu tayamum yang sudah sempurna apabila kita melakukan itu pula secara al-khamis, yang kelima, at-tartibu bainal mashatain, iaitu sapu tu dalam keadaan berturut-turut. Bermaksud sapuan ataupun sapuan tanah tu kena kat muka, tanah tu kena kat tangan secara berturut-turut. Maksudnya macam mana Ustaz? Muka dulu baru tangan. Jangan kita buat tangan dulu kemudian baru muka. Itu maksud daripada apa yang dimaksudkan dengan sapuan apa yang berturut-turut, iaitu muka kemudian tangan. Baik. Jadi fahamlah kita kalau pun orang tu dia bertayamum. Tayamum dia tu adalah untuk sebab wuduk tak ada. Air tak ada. Air tak ada, lepas tu dia pun tayamum, betul? Baik, jadi sekarang ni dia nak tayamum sebab air tak ada tu. Macam mana cara tayamum dia? Dia pindahkan tanah, sambil pindah sambil niat, lepas tu sapu muka, lepas tu sapu tangan, lepas tu selesai. Faham? Okey, baik. Kemudian ada seorang lagi pula, bukan sebab nak berwuduk. Dia bangun tidur, misalnya dia berjunub. Faham? Dia mimpi, dia bangun dah keluar air mani, betul? Maka dekat situ dia nak solat. Nak solat kena berwuduk. Buka-buka kepala paip, bukan air tak ada, kepala paip pun hilang misalnya. Maka dekat situ masalah besar. Jadi macam mana Ustaz? Biasa saya tayamum sebab nak gantikan wuduk. Sekarang ni saya tayamum untuk menggantikan mandi wajib. Jadi apa cerita ni Ustaz? Macam mana cara tayamum Ustaz? Sama sebiji cara tayamum dia tu. Macam mana? Iaitu dengan dia sapu muka, pindahkan tanah, sambil niat sapu muka, lepas tu sapu tangan. Itulah tayamum yang menggantikan mandi wajib. Jangan pandai-pandai pula, dah sapu muka, sapu tangan kan, sapu pusat, sapu punggung. Sebab ni mandi wajib punya. Jadi bertambah misal. Dimaksudkan macam tu. Tidak, faham? Jadi bermaksud tuan-tuan, tayamum tu bila sebut saya perlu tayamum, maka apa sahaja situasi yang kita berada masa tu, dia adalah sama cara tayamum dia. Tidak berbeza dan tidak lari cara dia daripada cara yang asal kita tayamum, kerana air tak ada. Semua sama saja. Jadi saya tunjukkan sikit cara tayamum kat sini. Boleh tak? Adoi tak perlu adoi. Kalau kata adoi itu sunnah saya. Kan? Jadi dia pun saya mau macam ni Ustaz.
Misalnya debu lah, debu kat sini lah. Biasa orang letak dekat bekas kan. Tak perlu dekat bekas pun. Kalau masalah kita pergi dekat luar tu kan banyak tanah-tanah apa semua kan. Tepuk je tanah mana. Yang penting tanah tu dengan syarat tanah tu bukan tanah masjid. Tanah surau tak ada masalah. Tanah bukan tanah masjid, sebab tanah masjid tu harta wakaf. Harta wakaf untuk masjid dia lain macam. Dia bukan macam harta wakaf untuk pondok, harta wakaf untuk surau. Dia harta wakaf untuk masjid ni hukum dia hukum dah lain. Baik, jadi sekarang ni tanah tu dia pun tepuk nanti keluar debu, betul? Jadi tangan dia pun berdebu. Dia tepuk. Bila debu tu kalau terlalu banyak, jadi disunatkan pula dia buang sikit dia debu tu, yang buang macam ni. Buang macam ni. Jadi debu tu pun turun. Baik. Jadi bila debu tu dah turun, masa tu dia pun sapu dekat muka. Jadi masa tepuk tadi dan proses dia tepuk-tepuk nak bawa ke muka tu, masa tu ni niat. Bahasa Arab ni macam ni. Nawaitu fardhal wudu, nawaitu fardhal wudu. Nawaitu apa? Tayammum li istibahati fardhu solat. Bahasa Melayu dia, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan fardu solat. Untuk kalau dia tu solat fardu. Dia pun satu. Baik, itu satu. Jadi Ustaz tunjukkan cara sapu muka ni lah. Ustaz tunjukkan cara sapu muka. Baik, jadi maksudnya yang terbaik dia mulakan masa sapuan muka tu, dia mulakan daripada bahagian atas. Dia mulakan daripada bahagian atas. Sapu atas. Supaya buka lah. Kalau ni aku semua buka. Ada cara pula dia tepuk tu sampai dekat muka tu dia buat macam ni. Saya macam vibrator kan. Baik, kemudian tangan pula. Setelah sapu muka, sekarang ni nak sapu tak? Sapu tangan. Jadi macam mana Ustaz? Dia tepuk. Sapu tangan. Sampai dekat sini, genggamkan. Boleh ni, apa orang kata kita, apa orang kata? Maksud apa? Ni genggam ni. Buka. Masa macam ni buka. Okey, dah tepuk. Untuk sapu tangan tak buka. Satu tarik. Sampai sini pusing tangan ni. Satu tolak. Sampai kat sini buat macam ni. Tak perlu depan macam ni, faham tak? Yang penting buat macam tu. Tangan kiri pula. Jadi itu cara yang disunahkan oleh Nabi. Dia yang wajib tu apa Ustaz? Yang wajib tu sapu tangan. Sapu tangan tu yang wajib. Ingat sapu tangan dengan tanah, bukan sapu tangan. Faham tak ni? Sapu tangan dengan tanah itu yang wajib. Jadi maksudnya kalau kita tak buat dengan cara macam tu, kita buat skill lain punya. Yang penting tanah kan? Tanah sampai. Dia kata Ustaz, saya tak nak buat macam tu lah Ustaz. Saya bukan tak nak ikut sunnah Ustaz, tapi bila saya buat saya macam tak confident lah. Dia kena ataupun cara tak betul ke apa ke, saya tak dapat nak ingat cara Ustaz buat tu macam mana. Jadi kalau masalah dia buat ni kena apa orang panggil? Orang tengah dia panggil cokeng. Tegak. Ni kena tegak lah. Ni cara Nabi. Dia tegak sepanjang masa. Sampai sini baru kita gunakan debu yang kat bawah ni lah. Untuk sapu bahagian atas yang ibu jari kanan. Ini pun macam tu. Jadi kalau masalah dia tak nak guna cara ni, guna cara apa pun tak ada masalah. Dia pun sapu. Itu ngambak. Yang ni tak sah. Faham? Sebab apa? Sebab dia punya tangan itu yang pergi ke tanah. Bukan tanah yang pergi ke tanah. Nampak tak tu? Maksudnya tanah tidak dipindahkan. Kan saya kata tadi, mesti tanah itu berpindah. Kalau tanah tidak dipindahkan, maka secara tak langsung tanah tidak sesuai dijadikan sebagai tanah tayammum. Baik, macam mana Ustaz? Cara dia Ustaz? Cara dia mudah. Buat
macam mana pun, yang penting pindahkan tanah. Ataupun kita tak pindah dengan tangan misalnya, kita pindah dengan kopiah ke ataupun dengan syal ke. Kita tekuk, tekuk. Kalau kita berasa macam tak berapa nak kata, tapi yang terbaik kalau buat tu lebih kurang dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ni berkait dengan tanah. Takut nanti kalau dia buat tu lebih-lebih, nanti dia boleh mewarisi perasaan was-was pula. Jadi susah. Kalau orang was-was dengan air, tak apa lagi. Ini kalau was-was dengan tanah, buku dia tu kan dia sapu-sapu ni apa semua, dia nak bagi kata apa semua, itu tak perlu lah. Kan kadang-kadang dia buat tu apa semua. Apa kan kalau nak sapu tu kena rata seluruh ni kan. Kalau tanah tidak perlu rata seperti ratanya air. Baik. Kemudian dah sapu tangan tu dah apa semua dah selesai. Dia pun nak solat tu. Dia nak solat. Baik. Dia pun lepas dia bertayamum tu, maka seeloknya dia segera pergi ke solat. Lepas tu dia pun pergi ke solat. Dia pergi ke solat, maka dia pun solat macam biasa. Dan solat dia itu perlu qada ataupun tidak, Ustaz, tengok pada situasi. Dan sebahagian besar daripada situasi itu tidak menjanjikan pada dia itu untuk qada. Maka solat dia itu adalah sah. Maksud secara tak langsung dia tak perlu qada. Itu maksud dia. Daripada solat tu solat sah. Dan seterusnya lah. Jadi macam tu cara kita bertayamum. Cara kita bertayamum. Tanah nak ambil tanah mana, Ustaz? Takut kalau tanah ni orang kata apa? Tanah apa? Kotor ke, bercampur dengan najis ke dan sebagainya. Lembu memang tiap-tiap hari lintas itu, Ustaz. Jadi mungkin sangat kaki lembu tu najis, dia pijak kat tanah-tanah. Tak apa, tak ada masalah. Tanah-tanah ni semuanya suci. Maknanya tanah-tanah tu yang kita tengok dekat luar tu apa semua tu, itu suci semua tu. Jangan masa kita tengah tayamum tu kita memang tepuk tik lembu. Faham ni? Yang itu bau najis. Selain daripada tu semua suci. Misalnya tuan-tuan kalau keluar kan, mana tanah aku nak ambil ni? Mana tanah aku nak guna ni? Misalnya tanah laman rumah kita. Rumah kita tu ada ayam. Faham tak? Ada itik, ada apa. Kadang kita takut. Selagi mana yang kita tepuk tu adalah tanah. Bukan yang kita tepuk tu tai itik kering ke apa ke. Hatta pun yang kalau kita tepuk tu kita kata ini tanah ke tai itik ni. Faham tak? Kadang ada orang macam tu kan. Tanah ke tai itik ataupun tik ayam kering ni ataupun tik lembu kan. Dia confuse kat situ. Maka ulama mengatakan itu adalah tanah, bukan tai lembu, bukan tai itik, bukan tai engkau. Faham? Itu tanah. Sebab apa? Sebab dekat situ tanah itu adalah yakin, adapun tik lembu itu adalah benda yang mendatangkan was-was ataupun ragu-ragu. Jadi benda yang mendatangkan ragu-ragu ni dia tidak memberi kesan pada kita punya tanah itu. Faham tak ni? Secara tak langsung dia dianggap tanah. Itu sebab kata para ulama bila nampak benda yang meragukan ni takwilkan je. Supaya apa? Supaya kita tu dalam hati kita tidak mewarisi perasaan was-was. Dan seterusnya. Boleh faham ya? Ada soalan? Tak? Ya. Bagaimana kalau kita duduk atas kursi tadi? Atas kursi ataupun sofa? Tidur duduk tapi atas kursi atau atas sofa. Okey, betul? Boleh tak? Boleh. Dia masih sah ataupun tidak melupakan kan? Masih ada wuduk ataupun tidak? Kalau masalah orang tu dia tidur. Dia tidur tu dekat atas sofa. Sofa dia tu tengok lembut dia macam mana. Kalau dia menetapkan kita punya punggung tu, tak ada masalah. Sebab ada yang sofa tu dia lembut sangat. Misalnya macam apa, tilam air. Tilam air ni kalau kita duduk tak tetap kan, kita kena tetapkan dengan tangan baru tetap, betul tak? Maka kalau macam tilam air tu, kalau saya pada tanggapan saya, sofa-sofa yang biasa ni tak kisah sofa yang orang kata lembut, tak lembut, sofa yang apa tu? Kan ada yang sofa yang warna hitam tu.
Kan ada sofa wanita, kalau kita duduk masuk kan. Sofa yang macam itu pun adalah sofa yang membuatkan kita punya punggung tetap. Boleh faham Jadi kalau kita tidur atas kursi, kaki juntai kan, ataupun atas sofa, okey, maka dekat situ kita punya tidur itu walaupun dalam keadaan bersandar, hukum dia sah. Kita punya wuduk tu tetap sah. Maknanya kalau kita bangun daripada tu, kita terus pergi solat, maka solat kita itu adalah sah. Solat kita sah. Sebab apa Ustaz? Sebab apa solat dia tu sah? Sebab dia punya tidur tu tadi masih tetap. Dia yang penting duduk. Dalam kitab dia kata duduk punggung tetap. Dia tak kata kaki tu macam mana, faham tak ni? Kalau dia tu masih duduk tetap, kaki dia tu kangkang ke apa ke dan sebagainya, yang penting duduk dia itu masih tetap, maka dia punya wuduk itu tetap lagi sah ataupun tetap lagi bersama dengan dia. Tak perlu dia bangun tu kemudian dia nak berwuduk dengan wuduk yang lain, dengan wuduk yang bau dan sebagainya. Boleh faham Jadi macam ni, dalam kitab memang dia ada kata kalau tidur bersandarkan dengan belakang, maknanya dia tidur atas belakang. Maksudnya dia tidur atas belakang tu, dia punya apa? Tulang belakang ni kena sesuatu. Faham tak ni? Maka dia katakan dekat situ tak sah dia punya wuduk apabila dia bangun. Tapi ustaz kata tadi tidur bersandar sah kan? Sebab dekat dalam kitab itu dia maksudkan kalau tidur yang atas belakang tu makna dia tidur baring. Faham tak ni? Tidur baring. Itu maksud yang dikatakan tidur atas belakang dia menggunakan tulang belakang. Kalau bersandar itu tak dinamakan tidur alal khafah, iaitu atas belakang dia tu. Itu dinamakan sebagai tidur apa? Ittikak. Ittikak ni dia menggunakan dinding sebagai sandaran dan sebagainya lah. Jadi maksudnya dekat situ sah ke tidak saya tidur macam tu tadi Ustaz? Sah. Tuan tak ada masalah. Tuan tidur macam tu sah. Cuma kalau masalah kita tidur atas cushion, lepas tu kita bangun tengok dah kat tilam, ini masalah besar, faham? Maknanya batal lah. Dia syarat dia ulama kata tidur macam tu, bangun macam tu juga. Kalau dia tidur macam tu, dia bangun dah macam ni, batal. Ataupun dia tidur macam ni, dia bangun duduk, batal. Ataupun dia tidur macam ni, okey, lepas tu dia pun bangun apa, dia tidur macam ni pula, dia tidur duduk, lepas tu dia bangun duduk macam biasa tak? Tiba-tiba anak dia yang dia percayalah, bukan anak jadi cakap bohong punya, faham tak ni? Anak dia orang kata, saya tadi nampak abah tadi, bukan setakat pusing-pusing kat situ, siap berjalan lagi, sleepwalker, faham tak ni? Lepas tu dah sudah tu abah pun duduk balik dekat situ, macam biasa, macam tak berlaku apa-apa, faham tak ni? Jadi abah bangun, lepas tu abah terus solat. Saya nampak tadi maka bila anak tu punya perkataan kita percaya, dan anak tu jenis siqah pula, bukan jenis pembohong, maka wajib kita ikut cakap dia. Maknanya batal solat kita tu tadi kerana wuduk dah tak ada dah. Boleh faham itu syarat dia. Kalau masalah orang tu dia tidur duduk, dia bangun dah baring, dia duduk, dia bangun dia dah ada kat tempat lain, maka seluruh daripada wuduk dia tu tadi, kalau dengan cara-cara macam tu, maka akan terbatal dia punya wuduk kalau cara tidur dia macam tu. Faham maknanya yang penting duduk. Ingat, punggung tetap ni dia bukan main punggung tertutup. Punggung tertutup, semua orang punya punggung tertutup, betul tak? Betul tak ni? Mana ada orang punggung terbuka? Kalau tak dia berjalan keluar je lah najis dia. Tak, buasi je lah. Punggung yang tertutup ni maksudnya apa? Tertutup dengan muscle dia kat bahagian tepi tu. Jangan pula kata Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya rasa kalaupun saya tidur dalam keadaan baring Ustaz, tidur saya tetap tak membatalkan wuduk Ustaz. Ustaz, sebab saya dah salotip. Punggung saya tu saya dah salotip. Faham tak? Kau salotip ke, kau sumbat ke, kau stapler ke, maka tetap batal. Sebab apa? Sebab duduk sahaja yang menyebabkan solat tak batal. Kenapa Ustaz macam tu Ustaz? Itu perbahasan yang dalam. Maka fahamkan dekat situ duduk yang dimaksudkan itu adalah duduk punggung itu tetap. Ya, tuan. Dengan apa? Gunakan apa?
sah tuan. Tak sah. Saya ni bukan nak menyusahkan orang tau. Saya nak kita tu aslam, selamat dalam beribadat. Tak sah. Okey. Ya, memang betul pesakit. Jadi macam mana, apa yang perlu dilakukan oleh orang hospital tu? Baru ni macam tergendala sikit. Saya masuk hospital. Jadi memang susah sikit dengan campur apa semua tu. Baguslah, ada praktik dia. Jadi masa tu saya nak berwuduk apa semua susah sebab ada benda tu. Jadi saya perlu tayamum juga. Memang ada disediakan tanah tayamum dekat situ. Jadi kalau masalah doktor tu kata sapu dekat dinding je, itu tak tepat, tak betul tu. Sebab takut yang kat dinding tu mungkin debu kain. Hatta pun bukan yang kat dinding, misalnya debu yang ada kat tilam tu pun tak boleh. Kadang tilam-tilam tu bila lama kita tepuk, dia akan keluar debu. Betul. Debu tu kita ambil, kan? Lepas tu buat tayamum, tak boleh. Jadi macam ni tuan, debu yang ada kat dinding itu tak sah. Tak sah kita buatkan sebagai tayamum. Debu yang hanya boleh, debu yang confirm kita tahu debu tu debu tanah. Debu yang ada kat dinding ni mungkin debu kain, mungkin debu batu, mungkin debu pasir, mungkin debu sampah, mungkin debu kayu, macam-macam debu. Kita tak tahu. Faham? Maka dekat situ tak sah dijadikan sebagai tanah tayamum. Boleh? Kemudian itu je. Tayamum setelah datang air. Maknanya perlu ke kita ganti solat macam tu? Bila air dah datang. Maksudnya perlu tak kita berwuduk? Maknanya tayamum tu kalau air dah datang, adakah perlu kita berwuduk Ustaz? Macam tu? Baik. Tu kita sampai kat depan tu. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Kita belum baca tu. Jadi kita baca sikit. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3 dia kata. Yang pertama, ma'abtalal wudu, iaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Yang kedua, wariddah, orang yang murtad. Siapa yang murtad maka terbatal lahu tayamum. Orang yang berwudu kalau dia murtad tak terbatal dia punya wudu. Orang yang bertayamum kalau dia murtad batal dia punya tayamum. Misalnya macam ni lah, orang kalau dia berwudu, lepas dia berwudu tu misalnya dalam hati dia tu sebut benda macam ada sesuatu dia tak puas hati dengan Allah. Akhirnya dia bercakap sesuatu yang menyebabkan jatuh akidah dia. Dia pun jadi kafir masa tu. Dalam 2-3 minit lepas tu, dia tak kentut, dia tak sentuh perempuan apa semua. Akhirnya dia pun insaf. Dia pun bersyahadah balik misal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun bersyahadah balik, maka dia masuk semula dalam Islam. Dia masuk semula dalam Islam, dia boleh terus solat, tak perlu untuk dia berwudu. Berbeza pula kalau orang itu dia tayamum, maka dia perlu tayamum. Tayamum dia batal. Boleh faham ini salah satu daripada benda yang membatalkan tayamum. Dan seterusnya apa Ustaz? Wa tawahumul ma in tayammama li faqdih. Dan kalau dia tu menyangka ada air. Ni baru menyangka tuan. Belum air ada. Baru sangka. Menyangka ada air. Dan sangkaan di sini ulama kata sangkaan yang tak perlu 70%, tak perlu 50%, hatta pun 30%, sangkaan paling rendah sekalipun dikira boleh terbatal tayamum jikalau sangkaan ada air itu berlaku masa itu. Boleh faham Misal dia dah tayamum, ataupun tengah tayamum, ataupun lepas tayamum tu tiba-tiba awan mendung. Dalam hati dia pun menyangkakan kejap lagi dalam waktu air akan sampai. Batal masa tu juga dia punya tayamum. Faham Okey. Ataupun dia tengah tayamum, tengok-tengok ada lori air datang kat depan rumah. Kan? Lori air datang, lori air jalan kat depan rumah. Dia pun keluar rumah. Oh, lori air. Dia dah tayamum ni. Batal tak tayamum dia? Batal. Pergi-pergi tengok, rupanya lori dah habis Dah habis air dah. Dah kering. Bang, air dah habis bang. Kan? Abang pun dah tayamum tadi, terus je lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sangkaan tu yang membatalkan. Bukan air tu yang membatalkan. Sangkaan. Jadi hatta pun dia pergi kat lori tu, air memang tak ada, maka terbatal juga tayamum dia tu tadi. Kenapa? Kerana dia menyangka air Walaupun member dia tu, misal member dia pedajal dia.
Tak, member dia tahu dia tu bertayamum kan? Member dia pun cakap, misalnya dia tengah tayamum tu, member pun cakap, dekat aku ni ada airnya. Lepas tu kita pun kata, ada air ke? Lepas tu baru dia sambung dia punya perkataan tadi, tak habis lagi. Dia kata, ya memang dekat aku ada air. Cuma air untuk minum, dia kata. Kurang ajar ni, faham tak? Batal tak tayamum kita? Batal. Sebab kita menyangka air. Boleh faham tuan Jadi tak perlu air tu memang dah ada. Cukup sekadar sangkaan pun dah membatalkan. Nak katakan tayamum ni sangat orang kata fragile lah. Mudah rosak. Maka tayamum semula. Jadi kalau member-member yang macam tu, yang jadi pedajal tu apa semua tu, itu berdosa lah, dosa besar lah. Sebab melakukan perkara-perkara macam tu. Habis sebab tayamum. Ada soalan? Dan berapa minit lagi? 5 minit. Kalau makmum dia mengikut imam solat, tapi makmum ini berada di sebelah kiri dalam imam. Mungkin macam sabda no dan kalau kita nak ni yang pasal jemaah ni. Okey, tuan pengurusi ada suruh saya terangkan tadi. Mari saya terangkan. Solat berjamaah yang sah daripada sudut struktur surau, kita tak sembang masjid, kita sembang surau. Jadi macam mana Ustaz sembahyang jemaah yang dikira sah jemaah tu bagi makmum tu? Kalau makmum tu sembahyang dengan imam tu, maka sah ke tidak solat dia? Sah jikalau sembahyang dia tidak berlaku seperti yang Ustaz nak sebut. Boleh faham Baik, macam mana? Ni boleh bawa merata ni, tak boleh kan? Dengar ke tak ni? Imam kat situ. Kursi ni imam nanti, tak kisah. Baik. Jadi sekarang ni dalam kita solat, ada orang yang dia solat belakang imam, kemudian ada yang solat dekat sini. Jadi sah ke tidak solat dia tu tadi? Sah. Betul. Ada pula yang solat dekat belakang ni, sah ke tidak? Ada solat yang kat belakang ni, sah ke tidak? Sah. Ada solat kat sini, sah ke tidak? Sah. Solat kat sini, semua sah. Ada pula yang solat dekat sini, kat sini. Yang ni sah ke tidak Ustaz? Tak sah. Sebab kalau dalam keadaan normal, kalau dia nak pergi pada imam, dia kena pergi itu dengan cara berbalik, betul tak? Misalnya dia bukan semayang lah, betul Imam panggil dia Ustaz. Dia panggil Ustaz Adilan Ustaz Adilan pun kalau nak pergi kat imam juga tak? Ya mak, betul tak? Dia berpaling daripada kiblat ataupun dia mengereng. Faham? Ini nama dia dalam bahasa Arab isbirar wal in'iqab. Faham? Berpaling dan mengereng. Ini tidak dibenarkan dalam surau, tapi dibenarkan dalam masjid. Apa beza tu? Baik. Jadi kalau macam ni tak sah. Maksudnya ada, kalau dia nak sampai pada imam tu, dia tak boleh sampai, melainkan dia perlu berpaling kalau jalan biasa. Faham tak ni? Jadi benda ni dia menghalang. Jadi kalau dia sembahyang kat sini tak sah. Melainkan di masjid. Kalau masjid sah, tak ada masalah. Okey? Kalau masjid sah. Baik, kalau sembahyang Allah Akbar, imam sembahyang situ. Dia tengok. Dia nampak imam dekat sini tu. Dia nampak imam syar kat kanan tu. Ada bakar ni? Jelas. Maka sah ke tidak solat saya Ustaz? Tak sah. Kita punya sah. Solat jamaah tu. Kerana apa? Kerana dia itu kalau nak sampai pada imam, dia kena berpusing badan. Baru dia sah. Berbeza dengan kat sini. Dia perlu pusing tak? Tak perlu pusing. Berbeza dengan kat sini. Dia perlu pusing tak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia punya solat, walaupun kita nampak macam perlu pusing ke tak? Betul ke tidak? Tapi solat itu tak sah. Kerana apa? Kerana sah dia bersambung. Melainkan ditutup. Ni, misalnya tutup rapat ni. Yang kadang-kadang dia semayang. Kat depan dia asal tutup. Dia nak ikon. Faham ni? Misal, dia semayang kat belakang ni.
Tanya akhir dia solat macam tu juga. Jadi bila saya sebut ni, ikut. Baik, lepas tu dekat sini. Ni pun sama ni, ni tak sah. Sama Tuan Hasan ni macam tak? Macam tadi. Baik. Kemudian seterusnya mana lagi yang tak sah? Di sini tak. Dia sah tak ada masalah. Dia faham Dia sah. Sebab apa? Dia masih belakang imam. Dan kalau dia sampai pada imam tu, dia boleh jalan biasa. Boleh faham? Hatta pun tidak ada makmum sebelah. Dia sorang-sorang kat sini. Faham tak? Sah. Yang penting dia belakang imam dan tidak terhalang dengan dinding. Itu masih dinamakan sebagai saf yang bersambung. Cuma dia tak dapat fadilat saf lah. Okey. Kemudian yang perempuan pula. Yang perempuan ni ni kena buka ni macam mana pula? Macam ni pula ni. Dia sepatutnya perempuan kat belakang. Dekat belakang kita. Faham tak? Jadi bila tepi macam tu dia agak susah faham. Jadi perempuan syarat kalau dia nak solat, dia kena solat belakang. Jangan sembahyang kat depan ni. Dia kena sembahyang belakang. Boleh faham Dia kena sembahyang dekat belakang. Baik, belakang ini yang membuatkan dia bersambung dengan jamaah yang lain. Jamaah yang lain. Kalau ini tertutup, habis macam ni, tak sah. Dia punya solat. Walaupun ditutup dengan kaki. Apa okey tidak ni? Tak sah. Tengok dia cakap ni. Tak sah. Ulang sama-sama tak? Tak sah aku Ustaz. Kalau sebelum ni dia tak tahu, maka tak sah jamaah dia. Jamaah sahih. Tak perlu untuk dia pokok solat dia. Tapi sekarang dah tahu. Faham? Waktu kita datang surau nak semayang tuan-tuan. Sebab nak semayang jamaah kan? Habis kalau dah tak sah macam kita buat juga macam ni, maka waktu kita datang semayang kat surau, semayang di rumah je. Tak jalan sah. Waktu datang kat surau, sebab kita datang surau, sebab kita nak solat jamaah. Maka buka barulah sah dia punya jamaah ni. Boleh faham buka dalam sekadar seorang macam barulah sah. Ini Ustaz, sekiranya di situ ada pintu tau. Buka pintu pun kalau kita tutup balik dinding ni, boleh? Ada pintu. Contoh macam surah tempat saja lah. Ada, boleh, tak ada masalah. Di situ tak ada masalah. Dengan syarat pintu. Maknanya laluan biasa, jangan tingkat. Walaupun tingkat tu dia ada beranda. Beranda dia kecil kat bawah. Kita kata Ustaz ni langkah boleh Ustaz. Itu pun tak boleh kalau dia memisahkan di antara kita dengan imam. Dia kena pintu betul. Dan syarat dia jangan tertutup. Apa mungkin tidak ni? Boleh faham Yang saya kata tak khawatir. Faham ke tidak? Baik, jadi macam tu cara dia. Jadi macam ni lah. Jauhkan semayang kat sini. Sekarang ni dah tahu kan, kalau dia semayang juga tempat macam tu, sedangkan dia tahu jamaah dia tak sah, secara tak langsung semayang dia pun akan jadi tak sah. Dan ingat pesan Ustaz ni, Ustaz ni dalam memberi ilmu, bukan Ustaz nak merusakkan diri. Faham tak Kita nak semua-semua tu, bila dia mudah ibadat, nanti Ustaz dapat pahala daripada ibadat. Bukan Ustaz bagi ilmu tu, nanti dia pun malas, dia pun nak semayang dia malas semayang berjamaah. Lalas orang kata keburukan tu datang pada guru. Jadi bila Ustaz sebut menjadi dia memang diperlukan. Memang kalau kita buka kitab besar, dia ada khilaf. Tapi sekarang ni kita bukan sembang khilaf, kita nak sembang perkara-perkara yang orang kata pegang mu'tamad. Jadi pegang yang mu'tamad selamat, insya-Allah. Jadi faham ke tidak ni? Dia sebenarnya di dalam kita belajar ilmu, tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kita belajar, kita tak tahu kita nak pegang yang mana. Sebab kita bila belajar dengan seorang-seorang guru tu ataupun seorang-seorang ustaz tu, kita bukan belajar dengan dia tu untuk menjadikan dia tu sebagai pendidik dan pembimbing. Kita jadikan dia itu adalah sebagai orang yang hanya sekadar memberi ilmu. Kita ambil ilmu dia, lepas tu kita sendiri yang nilai ilmu tu. Kita kena ada guru yang mana dia memberi tahu dan kita ambil ilmu dia tu, kita amalkan. Maknanya pegang, supaya saya bagi tahu macam ni untuk kesenangan kita. Jadi secara tak langsung guru tu yang tanggung dosa kalau dia punya cakap tu apa semua dan sebagainya silap. Jadi macam ni sebenarnya guru yang dekat pondok, guru yang macam ni, guru yang mendidik, yang membuatkan orang tu bila orang awam ke orang biasa ke apa semua, bila kita cakap dia kena dengar, bila kita cakap dia kena dengar. Jangan bila guru tu cakap dia pergi cek pula dekat Google. Faham tak ni? Lepas tu dia tengok ni tak macam Ustaz Syauqi cakap pun apa semua. Buat
Mesir, buat apa belajar kat Yaman, kalau kat Google boleh dapat. Faham tak ni? Faham ke tidak? Macam baru ni saya ada seorang orang ni, apa, dia mengadu kat saya, perempuan, Ustaz, dia ni berzanji. Dia tanya kalau dia berzanji dekat depan laki, macam mana, apa hukum dia, apa semua. Lepas tu saya pun bagi tahu lah dekat dia. Saya kata kalau berzanji ni seeloknya jangan ada laki ajnabi. Perempuan ni punya suara memang ada khilaf, tapi seeloknya kita jauhkan, sebab kita nak menjauhkan diri daripada menimbulkan fitnah. Jadi seeloknya jangan buat-buat perkara macam tu. Dia kata, tapi kan Ustaz, guru saya kata boleh. Guru saya kata boleh. Dan bukan setakat tu saja Ustaz. Kalau kita bersalam, guru saya tu pun kita kena salam Ustaz. Maknanya dia bersalam dengan saya Ustaz, dia bersalam dengan perempuan-perempuan ni, dia bersalam. Tapi yang bercerita ni memang kagum betul dengan guru dia, faham tak? Dia kata guru saya ni Ustaz, alim betul Ustaz, walaupun dia tak, dengar dia cakap apa ni, walaupun dia tak macam Ustaz pergi belajar Mesir, pergi belajar Yaman, dia tu hanya dapat dekat internet je Ustaz. Dia sendiri cakap dia tu hanya dapat kat internet Ustaz, tapi ilmu dia banyak Ustaz. Dia memang kagum, bukan dia perli guru dia, tak, sebab dia memang salam. Dia salam guru dia, memang dia ikut cakap guru dia tu. Maknanya kalau walaupun dia tak macam Ustaz pergi belajar sana, pergi belajar sini, dia dapat ilmu daripada internet je Ustaz. Sebab apa? Sebab guru dia ni ada penyakit sikit, kalau tak silap saya. Dia tak boleh berjalan ke kaki kudung ke macam mana lah, saya pun tak ingat. Saya tak nak cakap apalah, tapi dia ada sakit yang buatkan dia tak boleh keluar ni. Jadi ilmu yang dia dapat daripada internet. Dan dia kata guru dia yang cakap kat dia. Saya tak fitnah siapa-siapa, guru dia yang cakap kat dia. Jadi nampak tak tu tuan-tuan? Itu bahana ambil ilmu kat internet. Nampak tak tu? Jangan nak main khilaf. Main yang guru cakap, yang kita boleh pegang. Orang kata jadikan pegangan mu'tamad. Bila kita belajar macam ni, guru tu dia seramkan kita, dia takutkan kita dan sebagainya. Walaupun benda tu ada khilaf, jadi kita nampak seolah-olah benda tu memang haram. Itu memang diperlukan. Itu nama dia sensitivity dalam agama. Itu takkan dapat dekat dalam internet, tapi dapat bila berdepan dengan guru. Jadi bila saya cakap A, buat A. Bila saya kata B, buat B. InsyaAllah tak ada masalah. Saya tak suruh tuan-tuan ikut saya pun. Tapi tujuan tu adalah untuk menyemarakkan agama, untuk menyemarakkan ilmu. Dan ilmu itu bukan ilmu yang berpecah-pecah, tapi satu ilmu yang dipegang sampai keturunan yang seterusnya. Supaya ilmu. Tengok macam Tok Guru pondok dulu. Dia mengajar kita ni, yang sunnah pun kita nampak wajib. Betul tak? Pada orang awam ni, dia nampakkan yang sunnah tu pun orang awam sekarang ni, yang wajib dia nampak sunnah. Dia cari dalam internet tu sampai dia dapat hukum wajib tu adalah sunnah. Hati-hati. Jadi bila guru tu bila bercakap, buat A, bila buat B, B. Jangan persoalkan bila ni apa semua. Biar persoalkan. Itu antara adab. Persoalkan apa pula Ustaz? Ikut. Jangan persoalkan. Sebab kita banyak persoalkan. Itu sebab zaman sekarang ni dia hidup dalam keadaan tiada adab, maka tiada ilmu yang bermanfaat, tiada kehidupan yang berkat. Bukan sebab dia tu menderhaka ataupun dia tu tidak beradab dengan guru tu, tapi dia tu tidak beradab dengan suruhan Nabi SAW. Tu Nabi dah pesan semua. Jadi tuan-tuan macam tu sajalah. Dia belajar fiqh ni, kadang orang dia bila belajar fiqh dia rasa malas. Dia kata alah, hukum-hukum akam ni boleh tanya ataupun cari je kat internet. Faham? Silakanlah. Yang rugi dia bukan kita. Faham tak ni? Jadi baik-baik dalam kita melakukan ibadat, cari daripada sumber yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah dalam bulan akan datang ni, macam biasa waktu pengajian kita, kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan tambah jadi 2 kali sebulan untuk bulan 11 ni. Kita nak habiskan kitab ni. Tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh datang belajar, datang apa semua, tambah apa semua. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menerangkan apa yang saya dapat daripada apa yang saya belajar. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, bukan niat kita untuk belajar ni untuk kita menambahkan ilmu sahaja, tetapi untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jadi sama-sama kita sebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Ini apa? Oh, dia bunyi Ajib. Baik. Jadi kita sebut kalimah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Semoga Allah SWT memberkati hidup kita, insya-Allah. Dah boleh Ada soalan-soalan lain ni macam ustaz ni macam tuan nak kata maksudnya tempat lain pula. Adakah dia sah atau tidak? Ada tak? Tak ada Itu je kan? Dah selesai. Maknanya selain daripada apa yang ustaz cakapkan ni tadi, itu sah. Jadi kalau orang hatta pun yang semayang belakang pintu sana tu sah. Okey? Yang penting dia punya saf itu bersambung dan dia boleh sampai pada imam tanpa dia itu berpaling. Senang kata yang kat dalam ni apa semua adalah sah kecuali di sini ataupun di situ kalau tertutup. Wallahu a'lam. Jadi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni untuk maklumat terbaru, alhamdulillah pondok semakin hampir siap. Jadi insya-Allah sebelum tahun depan dah siap. Tu saya bagi tahu sebab tuan-tuan ada bagi bantuan kan, takut ustaz dia nak tahu juga perkembangan kan. Saya bagi tahu. Jadi insya-Allah tahun depan dalam bulan 3 macam tu barulah ambil pelajar. Dalam bulan 4 barulah ambil pelajar setakat ni untuk menyiapkan dan cantikkan pondok. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.